Selamat petang, sir. Waalaikumsalam. Okay, saya mulakan kelas. Okey, kita berada pada bab 5, penilaian projek awam ataupun evaluation of civil project. Okey. Evaluation of civil project, analisis dia tu kita panggil sebagai analisis faedah kos. Faedah di sini bukanlah interest, tetapi dia adalah benefit. So benefit B over C. B over C ni benefit over cost ratio. Dia ada beberapa formula lah, nanti kita akan lihat lah. So we call B over C analysis. B over C, benefit over cost analysis. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan projek awam? Sebelum ni kita belajar suatu projek, penilaian projek. Projek tu kita kata sebagai private project ataupun projek swasta, seperti pembelian mesin. Okay, pembelian mesin tu kita kata kita evaluate menggunakan apa? Kaedah projek swasta lah, private project. Tapi analisis benefit over cost analysis ni kita guna untuk menilai civil project atau projek awam. Ciri-ciri projek awam adalah dia tidak semata-mata kepada keuntungan. Semata-mata kepada keuntungan. Seperti projek awam, contohnya lebuh raya, walaupun kita nampak dia memang ada keuntungan lah sebab dia dah swastakan, tapi pada asasnya dia dibina tu bukan untuk keuntungan, tapi untuk faedah kepada rakyat ataupun faedah kepada negara lah. Dia punya asas pembinaan tersebut. Contohnya kita bina IPT kan, Institut Pengajian Tinggi. Mungkin dalam IPT tu ada keuntungan jugalah, dapat beberapa keuntungan seperti pembayaran yuran pelajar ataupun dana daripada luar negara ke, dana penyelidikan ke apa kan, kalau satu-satu IPT tu boleh menghasilkan perkara tersebut kan. Tapi matlamat dia sebenarnya bukan untuk keuntungan tersebut, tetapi dia adalah untuk faedah kepada rakyat ataupun faedah kepada negara. Jadi biasanya projek awam ni adalah satu projek yang panjang, yang lama. Contohnya dianggarkan 50 tahun ataupun 100 tahun. Sesuatu projek itulah sebelum dia rosak dan sebagainya. Jadi sesuatu projek tu dibina untuk satu jangka masa yang panjang. Okey. Ianya banyaklah projek, contoh-contoh projek awam kan. Walaupun sekecil klinik desa ni pun kita kata sebagai projek awam. Balai polis, balai bomba, banyak pelbagai lagi lah. Okey, kita terus kepada penilaian dia. Penilaian projek awam ni macam mana? Okey. Analisis faedah kos, benefit over cost analysis. Yang dikatakan benefit tu adalah kesan positif kepada rakyat ataupun kesan positif terhadap sesuatu entiti lah dalam negara. Kesan positif. Okay. Kemudian kesan negatif kita panggil disbenefit. Jadi yang dikatakan B, faedah tu sebenarnya adalah benefit minus disbenefit. Kita nak tengok benefit tu lebih tinggi lah berbanding dengan disbenefit. Kesan negatif. Okey, kesan positif contohnya. Contohnya kalau kita bina, nanti kan katanya nak bina kereta api laju.
Contohlah jadi ke tak tahu lah. Kereta belajar Singapura, Kuala Lumpur contoh kan. Jadi kesan positif dia mungkin akan ada pembangunan lah di laluan tersebut. Maksudnya nilai tanah di laluan tersebut akan meningkat. Ekonomi juga akan meningkat dekat laluan, sepanjang laluan tersebut. Kemudian pendapatan penduduk juga akan meningkat. Itu dikata kesan positif. Okay. Tapi kesan negatif dia, ada kesan negatif tak? Biasa kesan negatif pollution lah. Tapi kita tak tahu pollution ke apa. Kalau tanah dia dah, bukit-bukit dia dah potong, dia dah potong dan sebagainya, dia ada kesan negatif. Okay. Kemungkinan sebelum ni ada laluan tersebut penduduk tu ada perniagaan lah, tapi sebahagian penduduk perniagaan dia pula akan hilang dan dia terpaksa berpindah dan sebagainya. Tu kita kata kesan negatif. Banyak lagi lah contoh-contoh kesan negatif yang lainnya. Okay. Kemudian dalam ni dia ada kos kan. Jadi kos tu dia merangkumi beberapa perkara seperti sebelum ni lah, iaitu kita kata initial cost, kos awal, kos permulaan. Kemudian kita ada operation and maintenance cost, O&M. Ni initial cost ni biasa P kan, nilai P, present worth. Kalau operation and maintenance, dia biasanya annual cost setiap tahun. Mungkin nilai dia adalah nilai A. Kemudian ada nilai sisa, disposal cost. Tapi disposal cost ni adalah positif, dia bukan negatif. Nilai sisa, nilai trade in dan sebagainya kan. Itu seperti biasalah, nanti kita akan lihat aliran tunai itu seperti biasa, tapi pengiraannya tidak seperti yang sebelum ni. Okay. Kita akan bahagikan dua perkara. Yang pertama adalah benefit and disbenefit. Kemudian cost tu satu kiraan yang lain. Kemudian kita dapatkan nisbah dia. Okay, dapatkan nisbah. Okey. 5.2 5.2 analisis faedah kos. Okey. Kita boleh gunakan kaedah PW untuk dapatkan ratio ni. Jika kita guna PW, bermaksud semua aliran tunai dalam bentuk benefit tersebut ataupun disbenefit ataupun initial cost semua sekali tu, kita kena tukar kepada nilai PW, present worth. Contohnya operation and maintenance, kita tahu dia adalah nilai annuity. Maksudnya setiap tahun. Iaitu A tersebut kita kena tukar kepada PW, kan? Tapi kalau initial cost dia memang P, nilai P, maksud kita tak perlu tukarlah. Jadi kita akan kita boleh buat kiraan nisbah ni menggunakan kaedah PW, present worth method, ataupun AW method, annuity worth, or future worth method. Nanti disebabkan ini adalah nisbah, adalah apa kita panggil ratio, maka nilai ratio tersebut kalau kita guna PW, AW ataupun FW, nilainya adalah sama. Nisbah tersebut adalah sama, equal. Dia kata equal, PW benefit divided by PW cost is the B over C ratio. Okay, benefit over C ratio equal to AW method equal to FW method. Okay, if the ratio greater than 1 and we accept the project. Ni maksudnya apa? Benefit tu adalah lebih besar berbanding dengan cost. Kan, kalau benefit lebih besar berbanding dengan cost, maka projek tersebut bagus. Maka kita terimalah projeknya. Okay. But if the B over C ratio less than 1, so we reject the project, meaning that the cost is higher than the benefit. Kan, maksudnya
secara teori dia tak bagus lah. Bukan tak bagus, dia tidak memberi faedah yang sepatutnya. Dia lebih kos berbanding dengan faedah. But if B over C equal to 1, okay, kita pertimbangkan, kita boleh reject ataupun kita boleh terima berdasarkan faktor-faktor non-ekonomi yang lain. Kita boleh tolak juga kalau kita nak tolak. Tapi kenapa kita tolak? Mungkin berdasarkan faktor non-ekonomi yang lain. Okay? Dan kalau kita terima pun, kita support dengan faktor non-ekonomi yang lain. Okay, dia punya detail dia detail formula B over C. Yang pertama, formula untuk B over C ratio conventional. B over C ratio conventional method. Conventional ni macam kaedah yang paling asas, paling awal lah. Teori yang paling awal ataupun formula yang asal. Okay. So B over C conventional, dia secara teori dia adalah faedah, benefit minus cost. Okay, benefit minus cost. Not benefit divided by cost. Okay. So benefit tu bukan sahaja benefit, faedah tu, tapi bila kita sebut faedah, dia adalah benefit minus disbenefit. Benefit minus disbenefit. So if we use PW method, all the aliran tunai, all the cash flow, we need to convert or transform to PW. Semua kita kena tukar kepada present world, kan? Sebab tu dia tulis PW benefit minus PW disbenefit. Okay? And divided by cost. Cost tu kita kena ingat ada 3 perkara. First is the initial cost, P. P biasanya dia pada permulaan, kan? Macam harga barang, harga projek tersebut. Dia adalah initial cost P. So P is not PW lah. Maksudnya kita tak betul tukar kepada PW. Dia memang nilai P. Okay? And plus the operation and maintenance cost. Operation and maintenance cost ni normally nilai A, annuity, kan. Jadi annuity kita kena tukar kepada PW. That's why dia tunjuk PW lah kat sini. Maksudnya kena tukar cost operation and maintenance ni kepada PW. And minus the nilai sisa. Disposal cost, minus. Sebab apa minus? Sebab apa nilai sisa ni nilai dia positif. Dia jadi minus. Ni initial cost memang negatif, plus operation and maintenance also negatif. So minus dia positif, kan? Jadi kat sini dia ada contradict lah. For nilai sisa ni dia contradict. Initial cost plus operation and maintenance minus nilai sisa. Itu formula dia yang kena tahulah. Okay. Kalau kita guna AW method, dia sama juga. Dia adalah benefit minus disbenefit. Dia adalah benefit minus disbenefit, sama. Tapi denominator dia ataupun pembawah dia tu adalah sama juga. Dia adalah cost operation and maintenance cost but plus CR. CR ni adalah sebenarnya adalah P minus F. CR ni adalah nilai P minus F yang ditukar kepada AW. AW method. Kita panggil CR lah, kos pemulihan modal. Okey, itu B over C ratio, conventional method. Conventional method. Kemudian, okey, ini formula yang asal. Okey, kita lihat. Kemudian ada formula yang kedua, dipanggil B over C ratio modified. Maksudnya nisbah yang diubah suai. Formula tu diubah suai. Okey. Modified method. Apa yang beza modified method ni? Dia sama.
benefit minus this benefit sama, tapi cost operation and maintenance dia bawa naik atas. Okay, benefit minus this benefit minus operation and maintenance cost dia bawa naik atas formula dia. Dan denominator dia, pembawah dia adalah P minus F. Ya, mungkin senang nak kira. Sebab apa dia buat macam ni? Biasanya benefit, contohnya benefit adalah mungkin kita nak tahu benefit tu bagi setiap tahun kan. Kalau maksudnya dia adalah nilai A semuanya. Kalau kita guna PW, kita kena tukar A kepada PW lah. Okay. This benefit also per year. Mungkin benefit katakan peningkatan pendapatan penduduk setiap tahun. Tapi D adalah berlaku risiko, peningkatan risiko setiap tahun. And minus the cost operation and maintenance, cost ni pun adalah mengikut tahun. Maka semua yang di atas ni adalah mengikut tahun. Ya, senang nak kira lah kan. Okay. Dan P minus F ni adalah single payment. Jadi denominator dia pun senang nak kira. Dia pakai single payment kan. That's why dia gunakan modified method lah. Biasanya bila kita gunakan modified method or conventional method, dia punya result tu kalau katakan B over C greater than 1 kan. Lebih besar daripada 1. Decision kita sama, accept the project. Dan bila kita guna modified method pun kita akan dapat decision yang sama B over C greater than 1. Biasanya dia akan lebih besar lagi. Okay. Itu kaedah 2 ataupun formula kedua. Okay, formula ketiga adalah net value. Ini lagi senang nak kira. Maksudnya faedah tolak kos terus. Okay, faedah tolak kos. Benefit minus cost. Net value. Okay, kiraannya macam mana? Biasa benefit minus this benefit and minus cost. Cost tu sebenarnya dia ada initial cost plus operation and maintenance minus the F kan. Kat sini sebenarnya ada tambahan lagi formula ni. Tak berapa tepat lah kan. Kat sini ada minus F lah. Nilai sisa. Kan? Okay. Jadi kita akan lihatlah kiraan menggunakan 3 formula ni. Okay, untuk kes projek awam projek awam. Okey, kita lihat contoh 5.1. 5.1 kan? Contoh 5.1 Okey, Kerajaan Negeri Johor ni contoh lama Kerajaan Negeri Johor bercadang membesarkan lapangan terbang Senai. Okey, projek tersebut memerlukan pembelian tanah bernilai 450,000. Okey, apa dia pembelian tanah ni? Ni adalah initial cost. Projek tersebut memerlukan pembelian tanah. Ni adalah initial cost. Okay. Kita kena identify mana satu initial cost, mana satu operation maintenance kan. Kemudian kos pembesaran bernilai 750,000. Okay. Kos pembesaran. Ni pun initial cost juga. Okay. Dan kos penyelenggaraan. Ni operation and maintenance lah. Okay. 30,000 setahun. Terminal kawalan perlu dibina 80,000. Ni pun initial cost sebab dia bukan per tahun. Dan kos tahunan 100,000. Ni adalah kita boleh masukkan dalam operation and maintenance jugalah. Okay. Okay, jadual menunjukkan faedah yang dijangka mengambil kira interest 10% setahun dan jangka hayat 30 tahun n equal to 30. So kat sini ada faedah lah. Dengan pembesaran lambangan terbang tu
mungkin sewa tu akan meningkatlah sebanyak 325,000 cukai. Kerajaan dapat cukai ke, okey. Peningkatan pendapatan, okay. Pendapatan penduduk ni dijangkakan akan meningkat, dan juga pelancong. Dan total dia 490,000 setahun. Ni bila setahun dia adalah nilai A. Okey. Kat sini kita boleh gambarkanlah. Kalau kita nak gambarkan dengan jelas, okey, kita boleh buat aliran tunai juga. Tapi kiraan kita nanti bukan seperti aliran tunai yang asal tu. Okey. Kita guna apa pen ni? Okey, aliran tunai seperti biasa. Tapi kat sini N dia sehingga 30 tahun lah. Okey, ni N equal to 0 at initial cost and until N equal to 30. Okey, seperti biasa kita ada initial cost. Initial cost. Okay, initial cost tadi apa? Pembelian tanah 450,000, kos pembesaran 750 dan juga terminal kawalan. Okay, kat sini. Maka kita boleh gambarkan dia sebagai initial cost. P lah, P value. So this one P. Okay, P ni kalau kita nak jumlahkan pun boleh lah. Kalau kita nak jumlahkan, okay, saya jumlahkan dia. Okay, 450,000 tambah 750 tambah 80,000. Okay, 1,280,000. Okay. Itu adalah initial cost. Okay. Kemudian kita ada operation and maintenance. 30,000 tambah 100,000 tadi. Okay. So kita boleh masukkan dalam operation and maintenance lah. Okay, itu adalah nilai tahunan. Kos tahunan. Maksudnya kos tahunan ni dia setiap tahun dia adalah nilai A. Dan dia adalah nilai A. Okay. Ni kita boleh namakan dia operation and maintenance lah. ONM equal, ni kita tahu nilai A dia. Okey, nilai A 130,000 setahun. Okey. Kemudian dia ada yang diberi yang lain adalah benefit. Okay, benefit ni maksudnya seperti profit lah. Kita boleh gambarkan seperti profit. Tapi dia bukan direct profit. Sebab tu kiraan dia tak boleh buat macam aliran tunai, projek swasta. Dia adalah benefit, dia bukan profit. Nilai ni pun anggaran saja ni. Maksudnya pendapatan penduduk meningkat. Dia bukan pendapatan yang pasti. Dia anggaran sahaja. Okey, B kita ada B situ benefit 490,000. Okey, itu saja yang kita ada. This benefit tak ada dalam ni. This benefit dia tak cerita, tak ada. Dan nilai sisa pun tak ada. Kan dia tak ada cerita nilai sisa. Okey, jadinya
kita buat kiraan saya dah buat kiraan sebelum ni. Okey. Jadi perkara pertama yang kita buat, kita kena pertimbangkan apa tu? Ataupun kita kena kelaskan lah. Kita kena kelaskan mana satu benefit. Okey, benefit ni kita kelaskan dia 325,000 campur-campur ni dapat 490,000. Ni adalah benefit. Kemudian initial cost 1,280,000 tadi. Okay, kita dah campur semua. And then we have operation and maintenance 130,000. Kat sini kan. Ni kita sebagai satu nilai apa. Kita ambil satu nilai akhir sajalah. Kita tak nak kira yang kecil-kecil tu. Kita terus dapatkan total. Okay. Kita ada 3 nilai ni. Okay, kita ada 3 nilai ni. Kemudian kita masukkan dalam formula. Kita masukkan dalam formula. Kalau kita refer balik formula, dia ada 3 formula kan. Satu conventional, satu modified, kemudian net value. Okay, kalau conventional, kita ambil P benefit minus this benefit divided by initial cost plus operation and maintenance minus F. Kan? Okay, jadi kita masuk kat sini. Sebab saya tahu benefit ni adalah, saya nak guna kaedah PW dalam calculation ni saya guna PW. Okey, bila saya guna PW, saya tahu kalau gambar rajah tadi, benefit ni adalah nilai A. Sebab dia per year kan, 450,000 setahun. Maka saya tukar kepada PW. Jadi benefit saya tulis B, saya darab dengan faktor lah, faktor P over A, 10%, 30 and equal to 30. Okay, jadi kita dapatkan daripada apa table lah seperti biasa daripada table, bukan formula, table. Formula kita tak nak. Okay, kita guna table. Okay, kita cari 10%. Okay, 10%. Kemudian faktor apa? P over A sebab kita nak tukar A kepada P kan. Kita guna P over A. Okay, kolom nombor 6. Nombor 6. And N equal to 30 N equal to 30. So we get 9.427 9.427 kita dapat. Okay, kita masukkan dalam ni. Tadi apa? Benefit kan? Benefit adalah nilai A. Okay. Times the factor. Minus this benefit. This benefit ni kosong lah. Sifar. Okay. Divided by P, initial cost. Plus operation and maintenance. P ni memang nilai initial cost kan. Dia nilai initial cost nilai P, tak perlu tukar. Plus operation and maintenance nilai A. Kita kena tukar P, darab P over A 10% 30 minus F. F 0 So saya masukkan dalam formula. Dan saya masukkan dalam formula kat sini. So kalau saya calculate baliklah kan. P ni saya ambil daripada benefit lah. 490,000 ni. Okey, darab dengan faktor tadi 9.427. Minus this benefit 0. Dia tak ada sebut pun tentang this benefit. Okey, divided by initial cost. Initial cost mana? Ya, ni kan 1.28 million Initial cost plus operation and maintenance 130,000. Okey, yang ni kita kena tukar kepada PW, darab faktor minus F. So F equal to 0 tak ada. So we get 1.844. Kita dapatkan dalam 3 titik perpuluhan lah. 2 titik perpuluhan pun boleh so we get 1.844, so greater than 1. Kalau greater than 1 bermaksud dia punya benefit tu melebihi cost kan. Melebihi cost, so we accept the project lah.
and we accept the project. Ni kita gunakan kaedah conventional, B over C conventional. So kalau B over C modified, kita modify formula dia, kan? Macam biasa juga. Kat sini B minus D, benefit minus this benefit sama. Tapi operation and maintenance ni kita bawa naik atas. Benefit minus this benefit minus operation and maintenance. Okay. Jadi kalau kat sini saya tak perlu susahkan fikiran lah, sebab semua nilai atas ni adalah nilai E. Maka saya boleh simplify. I can simplify the formula lah. So B benefit minus this benefit minus operation and maintenance. So we know that all of this cash flow are as a value, annuity value. Benefit minus this benefit minus operation maintenance is the A value. So transform to P. So times P over A 10% and equal to 30. Kan dapat formula macam ni sepatutnya. Okay. Jadi yang ni nampak lebih mudah lah. Kan. Okay. And divided by P minus F. Ini adalah single value. Nilai single value. Okay. Jadi bila nak masuk dalam formula, saya boleh simplify jugalah. Cuba kita simplify. B benefit 490,000 minus this benefit sifar 0 and minus operation and maintenance. So operation and maintenance kita ambil daripada 130,000. Okey, darab dengan factor lah 9.427 okay, and divided by initial cost. Initial cost 1.28 million minus F0. So we get 2.651. Bermaksud kalau kita guna modified method, B over C modified, nilai ratio akan lagi tinggi, lagi besar. Decision tu lagi kuat lah. And decision kita sebenarnya tak berubah. We still accept the project, but dia akan menguatkan lagi kita punya decision tersebut. Sebab apa? Dia punya ratio semakin besar, kan? Lebih tinggi daripada 1. Okay. Ini kaedah modified. Senang kan? Conventional dengan modified ni senang je. Okay. Net value lagi senang. Okay, katakan kita gunakan net value B minus C kan. Benefit seperti biasalah, benefit minus this benefit. Okay, minus. Tapi kalau kita nak tunjukkan dia punya dia punya part lah. Where is the benefit? So that's why I put at the front. So benefit minus this benefit. Benefit minus this benefit minus the cost. So the cost equal to initial cost plus operation and maintenance minus F. Kan? Saya nak tunjukkan part benefit minus part for cost. Kan? Okay, kat sini saya masukkan seperti biasalah. Saya masukkan dalam formula tu. Okay, benefit 490,000. Okay, sini. Okay, times the factor. Sebab nak guna, nak tukar kepada P kan. Minus this benefit 0. And then minus. Okay, kalau kita kurungan, bagi kurungan lah kat situ. Minus initial cost. Initial cost 1.28 million. So kalau kita guna formula macam tu, kita plus lah. Plus the operation and maintenance. Operation and maintenance. Okay, times factor minus F.
F equal to 0, kita tutup kurungan. Kita dapat apa? Nilai dia positif Tapi ni nilai dalam bentuk wang lah, nilai ringgit Dia bukan ratio lagi kan? Sebab adalah net value. So greater than 1. So accept the project. So decision dia tetap sama. Dalam kes ni decision adalah there's no contradiction between the decision. There's no contradiction. Okay. Ni kalau kita guna apa kaedah kita panggil PW method kan. Kalau kita guna AW method pun kita dah akan dapat nilai sama. Macam mana nak guna AW method? Saya tunjukkan. Kata kita tak puas hati lah. Kenapa nak guna PW method kan? Kita boleh guna AW method juga. Okay. Kalau guna AW method, maksudnya semua aliran akan kita tukar kepada AW lah. Semua aliran tunai akan ditukar kepada AW. Tapi ratio kita akan sama. Decision kita juga akan sama. Okay, this one is PW method. Okay. PW method. Okay, katakan di sebelah sini saya letak tambahan lah. Saya letak tambahan EW method. Okay. Okay, apa yang berlaku kat sini? Bukan formula lah. Equation tu kita modify sikit kan. Kita tahu sama kita guna conventional, dia B minus D kan. Benefit minus this benefit. Tapi dia dalam bentuk AW method. Kita tahu B adalah memang NVT. This benefit equal to 0. So, kita terus B minus D lah. Sebab apa? B tu memang nilai A. Tak perlu tukar kepada, tak perlu darab dengan faktor kan. Pertukaran. Okay. B minus D. Okay. Divided by cost. Jadinya cost ni kita kena tukar. Initial cost. Initial cost P. So P ni kita kena tukar jadi A. Kan P P value 1.28 million ni. Kita kena A over P. Okay, tadi P over A. Tadi P over A Sekarang ni P nak tukar kepada A. So P times A over P. I 10% and equal to 30. Okay. Okay, ni adalah nilai initial cost and plus operation and maintenance. Operation and maintenance memang nilai A, tak perlu tukar. Kita tak perlu tukar nilai operation and maintenance, kita letak je OMM. Okay, and then minus F. F tak adalah, tak ada nilai kat situ. Okay, ni dia anggap formula lah. Kita bagi nota. Okay. Ni maksudnya dia punya formula kalau kita nak generate formula. Okey, kalau kita nak generate formula. Okey, ni mungkin saya letak kurungan lah. Nampak lagi senang kot. Okey, jadinya bila kita buat kiraan, kita kena cari dulu dari table lah kan. A over P A over P, faktor A over P mana kan? Dia 10% sama. A over P dekat kolom keempat A over P, kolom keempat. N equal to 30. So 0.1061. Ni kena pastikan betul lah. Kalau salah tak jadi A over P, okay. Okay. Equal tu, kita ambil balik lah tadi.
benefit 490,000. Okay, tak perlu tukar apa-apa. Minus this benefit equal to 0 divided by P, initial cost 1.28 million. Okay, times factor yang kita ambil tadi. Okay, 0.1061. Okay, minus operation and maintenance. Plus operation and maintenance. Operation maintenance 130,000 kan per year Okay. And minus F0. Okay. Kita sepatutnya dapat 1.844. Kecuali saya salah lah. Okay. Kita dapat sama Kita cuba tengok 844 ke 843 kan. 843 okey. Dia ada beza sikit lah dekat situ. Ni 844, 843. Betul lah tu. Okay. Dia tak lari. Okay. Kalau lari jauh, contoh dapat 1.9. Salah tu. Ada kiraan yang salah. Kena betulkan. Okey. Kita dapat sama decision sama. Kalau AW modified pun sama lah. Kita gunakan yang sama je. Kalau AW yang ni modified. Modified saya modified daripada formula ni je lah. Okay, ni adalah kalau modified lagi senang B benefit minus this benefit minus operation and maintenance. Operation ONM operation and maintenance. Okay. Kemudian divided by P minus F. So operation and maintenance dah tak ada. Denominator dia dah tak ada kan. Okay. So kat sini kiraan dia lagi macam lagi cepat. Okay. Benefit minus this benefit 0 minus operation and maintenance 130,000 divided by initial cost 1.28 million times factor tadi 0.1061. Saya lupa. A over P. Okay. Minus F 0 So we get 2 point something. Salah kira ni. Okay, divided by kita dapat 2.6 lebih tadi. 2.65. Okay. Tadi 2.651 sama. Okay. Ya, kalau net value pun samalah kiraan dia. Tapi net value ni dia dalam bentuk A. Ni adalah nilai P Katakan nilai P ni 2 million 2.1 million Tapi kalau nilai A maksudnya dalam 30 tahun tu. Kalau 2.1 million bahagi 30 berapa kan? Sekejap 2.1 anggaran 2.1 juta. Lah ambil je lah terus 113 720. Katakan kita bahagikan kepada 30 tahun tu. Kita dapat sekitar 70,000 nanti harga dia. Tapi tu tak tanpa interest. Kalau ada interest nanti dia akan lebih lagi lah. Mungkin 85,000 kan. Jawapan kita nanti. Okay.
Kalau kita tak puas hati, kita tengok lagi. Okay? Kita tengok lagi kat sini, kita modify lah daripada formula ni juga. Okay. Ni dah mula hujan ni. Tapi harap tak ada apa-apa lah. Okay, kalau net value, benefit minus this benefit and minus cost lah. Okay, minus cost. So cost equal to initial cost plus operation and maintenance minus F lah. Dia bukan ratio tapi dia minus. Dia tolak saja. Okay. Kita boleh ambil dalam formula, masukkan. Okay, benefit 490,000. Okay, minus this benefit 0. Okay, minus initial cost. $1.28 million. Okay, times factor 0.1061 plus operation and maintenance 130,000 minus F. F0 lah. Kita dapat sekitar yang saya kata tadi, 80,000 ke berapa banyak, 224,000. 224,192. Sebab dia ada interest setiap tahun 10% sehingga 30 tahun. Kan? Ni cek baliklah kiraan ni. Tapi okey lah, kiraan ni okey. A over P. Yang penting faktor yang kita ambil tu, A over P ni betul tak kan? Kalau dia betul, okey. Okey lah. Cek lagi lah. Nanti boleh tengok Excel ni betul ke salah kan jawapannya kan. Tapi yang penting nilai itu adalah anggaran nilai purata bagi setiap tahun. Kalau tadi 2.1 million, yang ni dia akan jadi kecil lah. Nilai dia kecil, ratusan ribu saja. Kan? Dia tak boleh dapat jadi 3 million ke 4 million, tak boleh. Sebab dia adalah nilai A. A value. So this one is the AW method. So AW method. Jadinya boleh refer lah nanti boleh tengok. Okay, saya asingkan ni lah. Supaya dia boleh nampak jawapannya. Jawapan tu adalah berbeza lah. Tak beza, sama. Dia punya ratio sama, tapi dia punya net value dia berbeza. Sebab dia nilai A. Okey, ini contoh 5.1. Kemudian contoh 5.2. Okey, contoh 5.2. Contoh 5.2. Dia ada this benefit. Dia tunjukkan bahawa ada this benefit kat situ. Okay. UTHM bercadang melabur 1.5 juta. Ini adalah initial cost lah. Okay, initial cost. Bagi menampung penyelidikan, projek berjangka hayat 15 tahun and equal to 15. Menjimatkan pembayaran gaji, yuran pelajar dan bayaran lain 500,000 setahun. Ini adalah faedah. Menjimatkan ni bermaksud faedah. This is the benefit. 500,000 per year. Ia memerlukan kos operasi 50,000 setahun. Ini operation and maintenance. Dan kadar pulangan 600 tahun.
pada tempoh sama 200,000 setahun telah dikurangkan daripada aktiviti penyelidikan yang lain. Ini adalah disbenefit. Maksudnya kalau ada pensyarah yang nak buat penyelidikan, dah kurang pula dia punya dana dia. This is the disbenefit. Dia ada benefit 500,000 dapat kurangkan bayaran gaji, tapi dalam masa yang sama aktiviti penyelidikan pula short, 200,000 tu disbenefit. Kemudian ini saja maklumat yang dia ada. Kirakan nisbah B over C conventional, B over C modified dan juga net value, kan. Cuma kat sini kita kena kenal pastilah mana satu benefit, mana satu disbenefit. Jadi kat sini saya dah buat kiraan sebelum ni. Okey, benefit kita tahu 500,000 setahun. Maksudnya dia adalah nilai A. Disbenefit 200,000 setahun, nilai A juga, reduction in R&D. Dan the initial cost 1.5 million. Ini adalah nilai P, kan? Dia kita panggil one off lah. One off. And operation and maintenance 50,000 setahun. Ini adalah nilai A juga. Jadi dalam kita punya calculation tu dia ada benefit, disbenefit, kan? Jadi kita kiraan ni lebih simple lah, lebih mudah. Contoh saya tunjuk di sini sajalah. Maksudnya kalau ikut formula konvensional, kalau refer balik formula konvensional, benefit minus disbenefit divided by initial cost plus operation and maintenance minus F. Ni kita guna formula ni. So B minus D kita tahu dia nilai A. Saya nak guna PW, kan? Jadinya B minus D saya darab dengan faktor P over A 6%, 15. N equal to 15. So kalau cari daripada table, cari 6% lah. Okay, 6%. P over A kan? P over A N equal to 15. 9.712 kita guna faktor 9.712. Okay. Divided by P plus operation and maintenance. Yang mana nilai A kita darab dengan faktor lah sebab nak tukar kepada F. And minus F. So I take from here and dapatkan kiraan dia. Dapatkan kiraan, saya dapat 1.467. Ni boleh tengok nantilah kiraan dia. Okay. Bila saya guna modified, saya masukkan B benefit minus disbenefit minus operation and maintenance. Ini adalah semua nilai A. Senang, saya darab dengan faktor P over A 6%, 15. Okay, divided by P minus F. Ini adalah single payment kan, tak perlu tukar. Okay, saya dapat 1.619. Maksudnya bila kita guna modified, dia punya decision lagi kuat. Dia punya nilai positif dia lagi besar lah. Lagi besar. Ratio tersebut. Iaitu we still accept the project. Okay, accept the project. And then I use net value. I get 928,000. 928,000. So the decision is the same. Accept the project because greater than 1. Ni contoh yang mana kita ada gunakan this benefit lah. Dalam tu dia ada information about this benefit. Okay. Ni kalau nak guna AW method pun boleh. Boleh cuba buat lah kalau nak guna AW method. Akan dapat sama 1.467, 1.619. Okay. Nanti kalau nilai ni, ni mungkin kecil lah, 50,000 ke berapa nilai AW ni. Okay, yes. Kat sini saya terus proceed kepada contoh 5.3 lah. 5.3, kita lihat contoh 5.3. Okay, contoh 5.3 ni, dia adalah B over C
additional. Nisbah B over C, B benefit over cost, nisbah. Tapi dipanggil additional method. Method tambahan kan. Macam I tambahan. Macam IRR tambahan kan. Internal return rate tambahan kan. Biasanya benda ni bila ada contradiction dalam decision kalau ada decision ada contradiction, kita akan buat tu. Okey, kita lihat sini Okey, dia digunakan nisbah faedah over cost tambahan ni digunakan apabila satu kaedah bagi memilih alternatif terbaik daripada beberapa projek. Maksudnya sebelum ni kita ada single projek je. Maksudnya kita nak buat lapangan terbang Senai, kita tak ada pilihan. Kita kena buat satu saja kan. Katakan kita ada dua pilihan, satu lapangan terbang Senai, satu lapangan terbang Paguh. Mana satu yang kita nak yang lebih menguntungkan? Tapi kita kena buat satu saja. Decision kita kena satu. Jadi kalau kita ada dua alternatif ni, kita nak pilih mana alternatif yang terbaik. Maka kita gunakan nisbah nisbah benefit over cost tambahan. So nanti kita akan dapatkan net value. Bila sebut tambahan ni kita akan dapat net value. Kita dapatkan net value bagi cost. Kita dapatkan net value bagi benefit dan disbenefit. Okey, nanti daripada net value ni yang ayat yang terakhir ni okey, delta B minus D ni adalah net value divided by delta cost greater than 1. If greater than 1, so kita pilih cost yang terbesar nanti. Kita tengok cost dia. Maksudnya projek tersebut cost terbesar kalau kita dapat nilai greater than 1. Kalau kita or equal greater or equal to 1, pilih cost yang terbesar. Tapi kalau kecil daripada 1, kita pilih cost yang terkecil. Ni saya susah juga nak terangkan sebab apa saya pun tak dapat berapa faham sangat. Jadi kita macam gunakan sajalah buat sementara ni sampai kita faham lah. Kenapa kena dapat cost terbesar, kenapa dapat cost terkecil kan? Okey. Kita lihat contoh lah 5.3. Okey. Okey, contoh 5.3. Okey, contoh 5.3 Okey, kerajaan mempertimbangkan dua laluan, laluan U, laluan S, laluan utara, laluan selatan. Okey, laluan U menghala ke utara, dibina 5 km dari pusat bandar, melibatkan perjalanan jauh bagi pengguna komuter. Okey, maksudnya sini pengguna komuter ni kena bayar mahal lah. Okey. Sebab tu laluan U kat sini kos pengguna dia mahal. RM450,000. Okey. Laluan S menghala ke selatan, dibina melalui pusat bandar dan kos pembinaan dengan kos pembinaan yang lebih tinggi. Laluan S kos mula dia dengan kos penyelenggaraan dia lagi tinggi. Okey. Tetapi laluan S dapat mengurangkan jarak dan masa perjalanan komuter. Maksudnya kat sini benefit bagi pengguna adalah lebih murah lebih murah. Okey. Jadi kos penyelenggaraan dan kos pengguna ni adalah nilai annuity setahun. Nilai tahunan dia adalah nilai A. Tengoklah kita nak guna PW ke nak guna AW. Okey. Okey, dalam kes ni dia kita kiralah. Kita kira mana satu benefit, mana satu cost Kita kena asingkanlah. Okey, saya ada buat kiraan. Okey, dalam slide ni dia guna AW, tapi kat sini saya guna PW. Okey. Jadi saya guna PW. Cost adalah, kita tahu kalau kita cakap cost adalah cost consists of initial cost P, okay, sebab saya nak guna PW, plus operation and maintenance
So operation and maintenance dia adalah nilai A. So saya kalikan dengan faktor P over A 5% and equal to 30. Kat sini dia beri 30 tahun faedah 5%. Okay. And minus F. Sebenarnya ada F lah. Tapi F kat ni tak ada nilai. Tak diberi nilai. Okay. So saya dapatkan kiraan okay. So P I take P initial cost lah bagi laluan U Ni saya kira satu-satu dulu. U kemudian S. Okay, laluan U plus operation and maintenance 35,000 setahun darab dengan faktor kita dapat 15.372. Kalau rujuk kat sini 5%. Okay, ni 5%. P over A kolom ke-6 and 30 kita dapat 15.372 kat sini. Okey. Dan saya dapat situlah 1 million 10 juta lah. 10 million 10,538,020. Okay. And then cost bagi laluan pula sama juga. Okay, cost bagi laluan S sama juga kiraan dia. Cuma masukkan nilai bagi cost S lah. Jadi cost S lebih tinggi. Kemudian saya dapatkan delta. Delta apa? Benefit minus disbenefit ni. Ini adalah delta lah. Maksudnya dia punya net value. Net value. Okay, net value ni ya, kita dapat nilai dia net value di bawah lah. Net apa ni? Net cost. Okey, saya mengelirukan Ni adalah net betul lah net cost lah. Net cost kat sini. Maksudnya saya letakkan di sini Maksudnya net cost ni apa? Cost yang besar tolak cost yang kecil. Maksudnya cost yang besar kan. Kita dapatkan positive value lah. Net value tu tak boleh negatif, dia mesti positif. Kat sini dia tak beri this benefit kan. So just ambil nilai ni lah. Jadinya dia adalah nilai 450,000 ni. Okey, tolak 200,000, dia adalah nilai A. Kita darab dengan faktor kan. Okey, jadi kita dapat nilai 3.8 juta 3.8 million. So based on B over C conventional, kita dapatkan terus nilai apa? Nilai tersebut lah. Maksudnya ni delta
kat sini nak masukkan apa simbol macam mana kan. Okay. Okay, insert simbol lah. Kalau ada simbol delta, kita ambil simbol delta. Simbol delta. Simbol. Sorry slow. Okay, simbol. Kita cari delta. Okay, jumpa Okay, delta maksudnya delta B over D divided by delta delta cos lah. Okay, delta cos. So saya masukkan kat sini B over D tadi benefit ni 3.8 million and then divided by delta cost, so 5.3 million, so it's less than 1. Kita kena dapatkan positif, jangan dapatkan negatif. Kalau negatif dah tentu dia kurang daripada 1, tapi kita dapatkan nilai tersebut positif tapi dia kecil daripada 1. Kalau kecil daripada 1 tadi pilih apa? Pilih kos terkecil ke kos terbesar? Kan refer balik sebab saya pun tak dapat memahami sangat ni. Jadi saya hafal je. Okey. Jadi dia punya apa dia kecil daripada 1 kan? Less than 1. So pilih kos terkecil. Kalau kecil daripada 1 bermaksud dia punya kos dia ni lagi tinggi lah kan? Berbanding dengan benefit. Jadinya kita pilih kos yang terkecil. Okay. Sebab apa? Bila kos lagi tinggi berbanding benefit, tapi kita pilih kos yang terendah lah. Pilih kos terkecil. Jadi dalam kes ni kos terkecil mana? Laluan U laluan U dia punya initial cost, maintenance cost dia rendah lah. Jadinya dalam ni decision is select laluan U. Sebab apa? Laluan U give minimum cost. Kita punya decision ni kalau ni susah lah, ni macam bukan common sense lah bukan macam apa kita kata rule of thumb Ni kita kalau tak faham kita kena refer balik pada nota ni lah. Nota ni. Nak pilih yang mana satu kan. Nanti tersalah pilih kan. Okay. Apa lagi kita ada satu contoh lagi yang ni saya saya terus tunjuk secara direct sajalah daripada slide. Daripada slide. Ni nampak bila kita ada dua pilihan, dua projek, bermaksud kita nak pilih yang mana satu, kita guna B over C tambahan kaedah dia. Dan kita dapatkan net value lah. Kemudian contoh 5.4 ni pun sama sebenarnya. Satu lagi contoh 5.4 ni dia punya alternatif dia lagi banyak. Ada 4 alternatif. Ada 4 alternatif D, E, F, G. Dekat sini dia memberikan faedah yang berbeza dan juga kos yang berbeza. Kos ni mungkin dia dah dapatkan net value lah, initial cost plus operation and maintenance. Apa yang berlaku, kita boleh pertama kali kita boleh gunakan nisbah B over C, sama ada conventional ataupun B over C modified kan kita boleh ni saya tak tahu dia guna kaedah apa. Boleh jadi B over C conventional lah cuma dia tunjuk direct aja.
Okey, B over C. Okey, daripada B over C, kita dapati B over C yang tertinggi, nisbah yang tertinggi adalah projek E. Dia dapat 2.1%. Iaitu decision kita adalah projek E. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita banyak, kita ada banyak alternatif, kita tak boleh buat satu evaluation saja. Kita kena buat banyak evaluation. Pertama kita buat nisbah B over C. Okey, kita kata projek E diterima. Kita pilih projek E. Tapi kita gunakan nilai bersih pula. Net value B minus C kan. Benefit minus cost. Okey, bila kita buat nilai bersih, kita dapati projek D pula sepatutnya dipilih. Sebab apa? Dia untung banyak. Kan? Jadi kat sini ada contradiction. Nak pilih E ke nak pilih D? Kan? Nak pilih E atau D? Bila kita ada jumpa masalah macam ni, kita buat B over C tambahan. Maksudnya kita ambil net value, katakan E dengan D kan. E dengan D ni kita dapatkan net value dia lah. Contoh untuk faedah 182,000 tolak 167,000. Dia dapat net value kan. Kemudian untuk kos pula kita ambil kos tinggi tolak kos rendah lah. Okay, kos tinggi 91,500 tolak 79,500. Lepas tu dapatkan dia punya ratio lah, B over C tambahan. Okey, dalam kes ni dia dah tunjuk lah. Dia try between D and E. Antara D dengan E. Dia dapati nisbah B over C tambahan dia greater than 1. Kalau lebih besar daripada 1, apa nak buat? Pilih kos yang tertinggi. Kalau refer balik tadi. Kalau greater than 1, pilih kos terbesar. Kan? Pilih kos terbesar. Jadi kos terbesar kat sini yang mana? Projek D kan? Kos terbesar. Sebab tu terima projek D kat sini. Okay? Kalau ikutkan kat sini, dia punya decision tu dah boleh close lah. Dah boleh close decision. Dia dah boleh close decision. Tapi kat sini dia nak tunjukkan dia kira pula untuk yang lain lah. Dia try antara F dengan G. Okey, try antara F dengan G additional. Dia dapati projek G okey. Kemudian last kali dia try D dengan G. Sebab apa? D ni sepatutnya dah